Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk video kali ni sangat menarik sebab ada seorang subscriber Pika ni, dia bagi Pika 3 cerita yang mana kesemua kejadian tu berlaku di tempat yang sama, iaitu di kawasan Muar, Johor. So, untuk video kali ni, Pika akan bawakan 3 kisah seram yang datangnya daripada Muar. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini yang pertama. Kisah yang pertama dulu. Untuk kejadian pertama ni berlaku kepada Pakcik Syam, bukan nama sebenar, dan kejadian ni berlaku sekitar tahun 1956 atau 1997. Okay, katanya Pakcik Syam ni dia merupakan seorang kelindan lori yang mana dia bekerja dengan sebuah syarikat minuman air gas ataupun turut dikenali sebagai air oren bodoh. Dan dikata pada masa tu, tahun 90-an tu, air bodoh ni sangat terkenal dekat sekitar Muar dan juga Johor. Jadi kalau ada antara korang dekat sini yang tahu air apa, mungkin boleh kongsikan yang selanjutnya dengan Pika lah. Alright, dekat komen di bawah. So, sambung semula kepada cerita Pakcik Syam tu tadi. Okay, biasanya kalau korang perasan, kelindan lori ni dia bukan bekerja seorang. Dia mesti berdua kan, ataupun bertiga. So, dalam kisah kali ni pun sama juga. Pakcik Syam ni dia ada lagi seorang kawan dia yang juga merupakan kelindan lori, iaitu Pakcik Din. Pada satu hari, mereka berdua ni ditugaskan untuk pergi ambil barang, hantar barang dekat kawasan KL. So, mereka ni pun bertolaklah daripada Muar waktu siang. Lepas tu sampai dekat KL, mereka pun buatlah urusan semua kan, macam proses pemunggahan, lepas tu kena buat documentation lah apa semua tu. Okay, macam biasalah kerja diorang sebagai kelindan lori untuk angkut-angkut barang apa semua tu. Tapi kan bila dah kerja kan, perjalanan tu macam dalam 3 jam kan, tahun 1990-an kan. So jalan tu tak adalah macam zaman sekarang punya highway semua tu kan. So perjalanan mereka tu nak sampai KL tu mungkin lah let's say dalam 5 jam macam tu zaman tu. Lepas tu bila buat kerja apa semua, bila waktu malam barulah diorang ni selesai. So, lepas selesai sahaja dekat kawasan KL tadi, mereka pun kena patah balik semula ke Muar dan sampailah dekat kawasan tempat kerja diorang tu dalam pukul 11-12 malam macam tu. Tapi bukanlah kata bila sampai tu diorang terus boleh balik macam tu je. Mereka masih lagi perlu melakukan proses yang sama macam dekat KL tadi, iaitu mereka kena punggah barang, kena buat documentation, ada proses tu, ada proses ni kan. Dan benda tu semua sampai dalam pukul 1 pagi macam tu, barulah Pakcik Syam dengan Pakcik Din ni betul-betul settle kerja diorang. Jadinya disebabkan oleh macam Pika cakap tadi kan, kejadian ni berlaku tahun 1990-an. So transportation apa semua tu bukanlah kata macam zaman sekarang yang mana memang sangat mudah untuk kita akses ke mana-mana apa semua kan. Dan Pakcik Syam ni, jarak di antara tempat kerja dia dengan rumah dia jauh juga tau, dalam 3 km macam tu. Dan kalau mengikut kepada cerita yang dikongsikan ni, dia sebenarnya Pakcik Syam tu dia tidak mempunyai pengangkutan untuk pulang ke rumah. So dia kena berjalan kaki daripada pejabat dia, okay, tempat kerja dia tu ke rumah dia. Bayangkanlah dalam pukul 1 pagi selesai kerja tadi, lepas tu kena berjalan kaki pula dalam 3 km sebelum sampai ke rumah. Jauh tak? Memang jauh lah kan. Jadi seperti biasa, Pakcik Syam ni dia suka menggunakan jalan shortcut. Adalah beberapa tempat yang dia tahu shortcut semua. Dan masa tu kan, zaman tu lampu ni bukanlah kata banyak-banyak tau. Dia macam ada satu tiang lampu, lepas tu jauh depan sikit baru ada lagi satu. So korang boleh imagine lah keadaan jalan pada masa tu dengan jalan pintas apa semua tu, dia gelap. Sesekali je akan jumpa lampu. Lepas tu kan, dalam beberapa ratus meter saja lagi nak sampai ke rumah Pakcik Syam ni, dia kena melalui satu kawasan surau kampung. Surau kampung tu terletak dalam 100 meter macam tu daripada rumah dia. Dah nak sampai rumah dah ni. Lepas tu kan, dalam keadaan malap-malap tu, dia ternampak ada 2 orang. Seorang ibu dengan seorang anak perempuan memakai telekung. Diorang
tu macam seolah-olah baru sahaja balik daripada mengaji dekat surau. Macam baru balik daripada surau dah kan. Pakai kain telekong tu kan. Lepas tu Pakcik Syam ni pun terus macam, oh ada orang lagi ke? Oh mungkin ada aktiviti lah tu kot dekat surau kampung tu, yang buatkan dua beranak tu masih lagi duduk atas jalan masa tu kan, duduk berjalan berdua je. Lepas tu tiba-tiba Pakcik Syam ni macam terdiam tau. Macam jap. Dia pun tengok jam. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Mana ada surau buka sampai pukul 2 pagi? Mana ada orang mengaji sampai pukul 2 pagi? Betul tak? So masa ni Pakcik Syam ni dia dah mula rasa takut. Tapi dalam duk takut-takut tu, Pakcik Syam ni dia macam memberanikan diri juga tahu untuk tengok dua makhluk yang dia nampak tu. Apa yang dia nampak adalah dua makhluk tu berjalan bertentangan dengan Pakcik Syam. Tapi kaki tak menjejak tanah. Lepas tu kan dia macam berjalan setempat tau. Korang bayangkanlah macam mana Pakcik Syam punya keadaan masa tu, sebab nampak dua makhluk tu duduk berjalan setempat, kaki tak jejak tanah. Confirm lah bukan manusia yang baru balik daripada surau. Tapi kan ada satu benda nasib baik, iaitu benda tu dia tak tunjuk muka tau. Dia macam just tunduk macam tu je. Tapi sebab berjalan setempat kan, macam tu memang seram habis lah kan. Jadi Pakcik Syam ni pun terus pecut balik ke rumah, terus basuh muka apa semua. Dan keesokannya dia demam 3 hari. Demam terkejut punya pasal. Bila dia ceritakan benda ni kepada family members dia lain kan, mereka cakap lah, oh tempat tu memang banyak pun orang-orang kampung cakap sebelum ni dekat kawasan surau kampung tu. Orang kata macam banyak lah kejadian-kejadian macam tu juga, yang mana adalah a few kejadian mistik yang berlaku kepada penduduk kampung. Maksudnya bukanlah Pakcik Syam seorang sahaja yang pernah melalui pengalaman seram dekat situ. Dan tak lama selepas daripada kejadian tu, beberapa tahun kemudian Pakcik Syam pun berhentilah kerja daripada kilang air bodoh tu tadi, sebab kata dia kilang tu telah pun bankrupt. Untuk kisah yang kedua ni pula berlaku sekitar tahun 2012-2013 macam tu, yang mana kejadian ni berlaku kepada 3 sahabat, iaitu Muhammad, Zam dan juga Wan. Masa tu mereka bertiga ni baru sahaja habis SPM. Jadi seperti budak-budak remaja yang lain umur 17-18 tu, kita macam ada satu perasaan nak macam, oh, aku nak cari kerja, aku nak cari duit. Jadi mereka ni pernah lah pergi apply kerja dekat beberapa kilang semua. Tapi malangnya kebanyakan tempat-tempat tu semua tak terima budak-budak lepasan SPM ni. Jadi nak tak nak, sebab diorang nak juga cari duit semua kan. Mereka ni pun pergilah kerja dekat warung dekat kawasan kampung tu juga. Mereka ambil order, mereka basuh pinggan mangkuk, macam tu lah kerja-kerja yang biasa macam tu kan. Lagi pula kerja dekat warung ni tak adalah macam stres sangat. Sekadar nak cari pengalaman dengan nak cari duit poket lebih, boleh lah kan. Sebab kata Muhammad ni, warung tu dia buka dalam pukul 5 petang sampai pukul 3 pagi macam tu. Dan kebiasaannya bila habis pukul 3 pagi, Muhammad ni dia jenis macam takut-takut gitu tau. Bukanlah penakut, dia macam adalah sikit perasaan takut-takut tu. So dia tak terus balik ke rumah dia. Dia lagi suka tidur ataupun melepak dengan kawan-kawan dia ni. Kadang-kadang ada orang pergi melepak dekat jalan-jalan pusing-pusing dekat kawasan Muar kan, ataupun mungkin mereka melepak, ataupun mungkin juga mereka ni suka pergi memancing selepas habis kerja. Untuk tak adalah kata macam nak terus balik tidur tu takut, tapi macam nak pergi memancing tu berani pula, kata si Muhammad ni lah kan. So nak dijadikan cerita, pada satu malam ni mereka bertiga ni tak kerja, semua cuti. So mereka ni macam nak pergi memancing, macam tak nak pula kan. Lepas tu mereka ni pun pusing-pusing lah dekat kawasan Muar tu. Nak keluar jauh-jauh pun mereka tak berani juga, sebab mereka ni tak ada lesen. Yang ada cuma road tax je motor tu. Jadi mereka ni cuma pusing-pusing dekat kawasan sekitar tu je lah. Tak beranilah nak keluar kan, sebab kalau ada polis buat sekatan ke apa, nanti kena pula sebab tak ada lesen kan. So pusing punya pusing, meronda punya meronda ni kan. Akhirnya jam telah pun menunjukkan pukul 1 atau 2 pagi macam tu. Jadinya mereka ni pun decide untuk menggunakan satu jalan pintas. Mungkin nak lari daripada kawasan yang selalu polis buat roadblock apa semua tu. Mereka tahulah ada satu jalan shortcut apa semua ni dekat kawasan-kawasan kampung kan. Tapi kawasan tu diorang kena melalui satu kawasan macam perumahan macam tu. Lepas tu kan tiba-tiba daripada jauh dia ada macam satu simpang ni tau.
Tapi daripada jauh mereka nampak macam ada sesuatu tengah bertenggek betul-betul dekat tepi jalan. Lepas tu si Wan ni dia jenis yang terbuka hijab. Lepas tu mungkinlah Wan ni yang nampak dulu benda tu kan. Lepas tu dia macam weh, tu macam gitu. Dia tak habis lagi ayat dia macam tu kan. Rupa-rupanya kawan dia ni dah pun nampak juga dengan benda tu. Bukan setakat Wan yang terbuka hijab yang nampak, tapi kawan dia yang tak terbuka hijab tu pun boleh nampak ada makhluk yang tengah bertenggek betul-betul dekat tepi jalan ni. Lagi pas tu kan, dia orang pun cakap lah, weh jom belah, lari daripada kawasan ni, weh jom. Sebab nampak benda tu kan. Masa ni mereka bertiga ni boleh nampak dengan jelas tau benda tu. Dia macam satu bentuk, siap nampak lagi ada ikatan bunjuk ke atas, tapi badan dia macam besar tinggi dekat pokok betik. Mula-mula memanglah ingat macam pokok betik ke apa kan, tapi kalau macam buah betik orang tak pergi bungkus macam tu tau. Kalau macam pokok nangka kan, buah nangka ke, mungkinlah fahamlah juga, mungkin kita tersalah tengok ke apa. Tapi dia orang ni cakap sebab masa dia orang lalu tu memang dah dekat, betul-betul dekat sangat dengan benda tu. Dalam 50 meter macam tu tak sampai kot. So mereka boleh nampak dengan jelas benda tu. Badan sasa tinggi, lepas tu ada macam ikatan bunjuk dekat atas tu. Jadi bila dah lalu betul-betul depan benda tu, takkanlah nak bawa motor perlahan-lahan kan, mestilah bawa selaju mungkin. Jadi mereka bertiga ni pun pecut sehabis laju. Lepas tu diorang ni tak terus balik ke rumah, tapi tidur dekat rumah salah seorang je sebab takut punya pasal kan. Mereka pada malam tu memang tak dapat nak melelapkan mata langsung dengan bunyi anjing duk menyalak semua dekat luar kan. Sampailah bila azan subuh berkumandang, barulah mereka bertiga ni boleh melelapkan mata. Jadi keesokan harinya sama seperti kita kan, bila malam tu kita nampak macam ada sesuatu, mestilah rasa macam jom kita pergi tengok betul ke tak apa yang kita nampak semalam tu, ke pokok je macam tu kan. Jadinya keesokan harinya mereka bertiga ni pun pergilah semula ke tempat yang diorang nampak benda tu. Dan bila mereka sampai sana, alangkah terkejutnya diorang sebab rupa-rupanya ada dekat pokok betik tu, dia ada satu kain tau. Tapi dekat sini diorang cakap lah, kalau ada kain ni dekat pokok betik, mustahil rasanya semalam diorang nampak benda tu sebenarnya kain. Sebab diorang rasa macam yakin sangat bukan kain tu yang diorang nampak. Sebab benda tu macam jelas tau, dia macam berdiri sasa tinggi. Sedangkan kalau macam kain kan macam berjuntai macam tu kan. So diorang pun cakap lah benda tu, ceritalah, buka cerita dekat tauke warung tempat diorang kerja tu kan. Diorang buka lah cerita diorang nampak ni apa semua dekat kawasan tu kan. Lepas tu tauke warung tu pun cakap lah, okey, sebenarnya dekat kawasan kampung diorang ni memang benda tu ada pun. Sebab kata orang kampung benda tu benda belaan seseorang. That's why diorang ni macam tak adalah bercerita sangat sebab takut orang tu tahu ke, orang tu marah ke apa kan. Mungkin lah kot, wallahualam lah kan. Cumanya memang dah banyak juga penduduk kampung yang pernah kena dengan benda tu. Yang mana pernah lah ada seorang ni dia tengah duk masak dekat dapur kan. Sekali ada orang macam ketuk pintu dapur tau. Ketuk macam tutup macam tu kan. So bila dia buka, sekali terkejut sebab tengok-tengok benda tu. Dan daripada situlah orang-orang kampung ni yang macam tahu cerita-cerita ke apa kan, diorang cakap mungkin tu adalah makhluk belaan Polan tu, tak tahulah tu kan, wallahualam lah. Cumanya macam tu lah. Maksudnya memang kawasan yang diorang lalu malam tu memang kawasan panas lah, senang cerita. So, apa pandangan korang tentang kisah yang kedua ni? Sebenarnya kisah yang kedua ni pun menarik sebab dia melibatkan 3 sahabat karib yang bekerja bersama kan. Macam ingat pula Pika dulu pun macam tu juga. Macam lepas SPM ataupun masa tunggu diploma, tunggu degree, memang tak boleh nak duduk dekat rumah. Pika suka macam cari duit poket lebih kan. Kerja dekat mall. Pika pernah kerja goreng roti parata. Korang pernah tak pergi mall kan, ada orang yang goreng roti ke apa, lepas tu dia macam nak tak macam tu kan. Lepas tu dapatlah komisen dalam berapa sen dapat komisen kan. Tapi macam menarik lah benda tu, kita kerja sebab orang kata dapat pengalaman. Kadang-kadang duit tu bukanlah nak sangat pun, tapi lebih kepada pengalaman sebenarnya. Pengalaman Pika kerja pengalaman Pika kerja dulu-dulu tu pun banyak juga sebenarnya. Yang kelakar pun ada, yang menyeramkan pun ada. Macam orang datang kan,
Dia bukan nak beli barang pun, tapi dia macam nak stok kita. Dia duduk tengok je. Lepas tu dia tanya Pika apa tahu? You nak tak bapak? You nak tak sugar daddy? Dia tanya Pika, you nak tak sugar daddy? Ada ke tanya soalan macam tu? Yang tu seram. Right. So anyway, tu tadi sedikit Pika dah melalut ke pengalaman kerja masa muda-muda dulu. So sekarang, tanpa kita buang masa, jom kita sambung ke kisah seram yang ketiga. Untuk kisah yang ketiga ni berlaku kepada Muhammad daripada kisah yang kedua tadi kan. Okey, dan kejadian ni pula berlaku tahun 2017-2018 macam tu. Dan masa ni Muhammad ni telah pun bekerja dekat satu kawasan macam unit keselamatan macam tu dekat kawasan Muar jugalah. Alright. Okey, Muhammad ni dia kerja selalunya memang dia kerja shift malam. Biasanya sepanjang 3 tahun dia duduk kerja kan, tak pernah lagi dia mengalami sebarang kejadian mistik. Sampailah pada malam tu. Pada malam tu, Muhammad ni dia sampai tempat kerja dia lambat sikit tau. Sebab sebelum ni dia kena settle beberapa masalah keluarga macam tu lah. Tapi sebab mula-mula dia macam tak nak pergi tau kerja. Tapi sebab pihak HQ dah call untuk Muhammad ni menggantikan lagi seorang kawan dia. So nak tak nak pada malam tu, Muhammad ni kena pergi jugalah ke tempat kerja dia. Okey, sebelum dia sampai ke tempat kerja tu, mula-mula dia punya mood tu okey lagi tau. Masih lagi dalam mood yang ceria. Sebab dia tengoklah dekat kawasan sekitar Muar tu macam meriah pada malam tu, dengan ada uptown lah apa semua kan. So perasaan takut ni belum ada lagi lah masa ni. Mood Muhammad pada mulanya yang sebelum ni dia agak ceria kan, sekarang tiba-tiba jadi berubah tau. Dia mula rasa seram sebab sekarang ni dia kena buat pilihan nak lalu jalan mana satu. Masa tu dia berada dekat kawasan Tanjung Mas menuju ke Jalan Jonet. Katanya jalan ni memang orang tahulah, orang-orang Muar memang tahu kawasan ni ada beberapa tempat tu yang agak keras sebab pernah berlaku beberapa kejadian mistik dekat orang yang pernah melalui jalan tu kan. Dan kata dia ada 2 jalan yang Muhammad ni kena pilih, sama ada jalan yang panjang ataupun jalan yang pendek. Dan kedua-dua jalan ni dia perlu melalui satu kawasan perumahan lama. So nak tak nak Muhammad ni pada masa tu pilihlah jalan yang pendek ni. Masa tu Muhammad ni dia pakai baju sweater yang berzip. Biasa kan kalau rider memang suka pakai macam tu. Okey, dia pakai sweater berzip. Lepas tu dia pakai helmet yang ada visor tu. Tapi malam tu dia tak tutup visor depan ni, dia buka. Jadi dalam kelajuan yang tak berapa nak laju sangat, adalah dalam 40 km sejam macam tu, masa dia tengah duk bawa motor tu, tiba-tiba dia dapat rasakan macam ada satu kain melibas dekat depan muka dia tau. Dia pelik lah sebab dia kan tak laju, tapi dia dapat rasakan yang kain tu macam laju, macam kuat gila dekat muka dia ni. Jadi disebabkan oleh dia dapat rasakan yang ada satu kain kan yang melibas dekat muka dia ni, walaupun dekat kiri kanan tak ada kain apa-apa pun, teruslah si Muhammad ni pecut sampai ke tempat kerja. Tapi bila dah sampai ke tempat kerja tu, dia cuba untuk tenangkan diri, tapi masih lagi rasa macam badan dia dah mula rasa tak sedap apa semua dah. Jadi bila si Muhammad ni dah mula rasa macam tak sedap badan kan, teruslah dia call salah seorang daripada kawan dia yang macam tahu jugalah sedikit pasal perubatan apa semua ni. So kawan dia pun bagilah nasihat dekat Muhammad. Dia kata mungkin Muhammad ni lalu dekat kawasan Kak Ponti kot. Benda tu macam nak mengusik. Jadi dia bagilah beberapa potongan ayat, dan lepas tu Muhammad ni pun amalkan, dan lama kelamaan alhamdulillah lah dia macam kembali tenang semula. So antara 3 kisah seram tu tadi, yang mana korang rasakan yang macam agak seram dan boleh relate dengan kehidupan korang, ataupun mungkin korang pernah mengalami pengalaman seram tu sendiri sebelum ni? Apapun seperti biasalah, share dekat Pika di komen di bawah. So itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa lagi korang in my next video. See you soon. Bye.